Hai, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan menerangkan sedikit penerangan tentang pengenalan asas kembara. Saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang asas kembara. Apa yang dimaksudkan dengan asas kembara ya? Okey, asas kembara ini bermaksud aktiviti yang mempunyai cabaran fizikal seperti mendaki gunung, terjun udara ataupun menyertai sukan lasak. Okey, apakah keutamaan asas kembara? Keutamaan asas kembara saya akan menyeraikan beberapa. Contohnya seperti api, tempat berteduh, memberi isyarat, air, makanan dan alat pertolongan cemas. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan teknik kelangsungan hidup? Okey, teknik kelangsungan hidup ni bermaksud teknik yang diperlukan oleh seseorang itu untuk hidup ataupun bertahan dengan lebih lama. Teknik ini juga dapat membantu seseorang itu sentiasa mempunyai bekalan asas, contohnya seperti air, makanan dan juga tempat perlindungan. Dan ini juga membantu seseorang individu itu untuk mengetahui cara yang betul untuk berinteraksi dengan haiwan ataupun tumbuhan bagi mereka memastikan kelangsungan hidup yang dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti lasak ataupun kita kenali sebagai outdoor seperti hiking, backpacking ataupun menunggang kuda, memancing. Semua aktiviti ini memerlukan teknik kelangsungan hidup. Ini bermakna teknik kelangsungan hidup ni sangatlah penting dan ia mempunyai persamaan dengan asas kembara. Okey, seperti yang kita sedia maklum, aktiviti mengembara ini akan dilakukan secara berkumpulan ataupun solo. Seronok kan mengembara secara solo? Tetapi ramai juga yang mengembara secara berkumpulan. Okey, di sini saya akan kongsikan beberapa persediaan sebelum mengembara. Okey, mula sekali kita hendaklah membuat kajian mengenai tempat yang ingin kita tujui. Kemudian, kita mestilah maklumkan kepada keluarga ataupun rakan supaya mereka ini tidak berasa bimbang. Okey, selepas tu apabila kita telah sampai di tempat destinasi yang telah dituju, kita mestilah menjaga barangan berharga dan jangan mudah percaya dengan orang yang baharu. Okey, tidak lupa juga kita mestilah sentiasa membawa alat pertolongan cemas. Ini sangat penting tau sebab kita tidak tahu apa yang akan jadi pada masa akan datang. Akhir sekali, ni barulah menarik. Kita hendaklah menikmati setiap bibit-bibit perjalanan pengembaraan kita yang sangat berharga. Okey, last sekali saya ingin kongsikan beberapa kelebihan jika kita mengembara terutamanya secara solo. Pertama, kita akan lebih mengenali diri sendiri. Kita akan menemui pelbagai cabaran dan juga di sinilah kita mengetahui setakat mana kita mampu untuk mencabar diri sendiri. Kedua, lebih mudah dan menjimatkan dari segi perancangan ataupun perbelanjaan kita. Ketiga, kita akan memperoleh banyak kawan baharu. Mengembara secara solo ni bukan bermaksud kita keseorangan. Kerana jika kita mengambil keputusan untuk mengembara secara solo, kita akan lebih bersedia untuk beramah mesra dengan orang lain dan kita akan mendapat ramai kawan baharu. Keempat, pengalaman yang baik. Kita berani mencabar diri sendiri dan meneroka tempat-tempat yang baharu di seluruh dunia. Akhir sekali, kita akan menjadi seorang positif dan berfikiran terbuka. Pengalaman mengajar kita tentang apa itu kehidupan dan sentiasa melihat dari sisi positif dalam setiap perkara. Itu sahaja dari saya. Mari kita bincangkan dengan lebih lanjut tentang topik selepas ini akan dibincangkan oleh Sarah. Atas perkongsian yang menarik berkaitan dengan sejarah asas kembara. Okay, sekarang telah tiba masa saya untuk menceritakan tentang persatuan-persatuan kembara yang terdapat di Malaysia. Persatuan kembara yang terdapat di Malaysia yang pertama adalah Persatuan Kembara Malaysia. Okay, Persatuan Kembara Malaysia ni adalah satu pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat dalam aktiviti kembara. Tapi ia bukannya terlibat dalam Malaysia je tau, dia juga terlibat dekat hampir seluruh negara lah. Dan Presiden bagi persatuan ni ialah bekas timbalan Menteri Penerangan iaitu Datuk Dr. Muhammad Khalid Yunus. Okey, antara ekspedisi yang telah mereka lakukan dalam Persatuan Kembara Malaysia ni ialah ekspedisi Merdeka di Everest pada tahun 2007.
Apabila kita cakap pasal The Everest, sudah tentulah berkaitan dengan aktiviti pendakian ke atas gunung Everest. So, seramai 11 ahli persatuan ini telah berjaya mendaki gunung Everest melalui Kahmadu, Nepal, dan ekspedisi ini dia dilakukan atas sempena sambutan 50 tahun kemerdekaan Malaysia. Dan dalam perjalanan mereka nak naik tu, Datuk Khalid, dia telah mengalami masalah mabuk gunung dan pada paras ketinggian 7,200 meter, dan beliau terpaksa turun ke kaki gunung. Dan oleh sebab itu hanya beberapa saja peserta yang berjaya sampai ke puncak. Dan kemudian saya akan cerita pasal misi perdana di Everest. Bagi misi perdana di Everest, program ini dilancarkan oleh bekas isteri Perdana Menteri yang ke-6 iaitu Datuk Seri Rosmah Mansor. Dan pelbagai latihan telah dijalankan seperti mereka menakluki puncak gunung Kilimanjaro di Tanzania dan juga pergunungan Alpine di New Zealand. Yang kedua pula, persatuan kembaranya ialah Aku Orang Bukit. Persatuan Aku Orang Bukit ni adalah sebuah kumpulan kecil, perintis perintis laluan kembara yang bernaung di bawah Persatuan Kembara Rintis Sandakan atau kita kenali sebagai Perkeris. Aku Orang Bukit ni sentiasa bergiat aktif dalam menjalankan aktiviti kembara dan hiking, contohnya khas dalam daerah Sandakan dan juga sekitar negeri Sabah. Dan Aku Orang Bukit ni ditubuhkan pada tahun awal 2018. Sehingga kini masih bergiat aktif dalam membantu mengenapasi lokasi baru untuk melaksanakan aktiviti kembara, terutamanya yang melibatkan aktiviti hiking khususnya di daerah Sandakan serta daerah lain seperti Kota Kinabatangan, Telupit dan juga Ranau. Dan aktiviti yang mereka lakukan adalah yang terbaru pada akhir tahun 2018 dan juga awal tahun 2019 adalah mengadakan program hiking yang dikenali sebagai AOBX Trail 10 km di Pulau Berhala Sandakan. Seramai 64 orang peserta telah mencabarkan diri untuk menjayakan program kembara ini, dan objektif utama bagi program ini adalah untuk menerapkan semangat kerjasama serta kawan serta berkreasi secara sihat dan selamat dalam kalangan pencinta aktiviti berkenaan. Telah tamat sesi bagi saya mengenalkan persatuan-persatuan kembara. Kini saya akan paskan kepada Rizal pula untuk menceritakan tentang ikon kembara. Okey, terima kasih Sarah kerana berkongsi berkenaan persatuan kembara. Sekarang saya akan terangkan kepada anda beberapa ikon kembara yang terkenal di negara kita dan juga di dunia. First sekali adalah Datuk Imagine Ren. Beliau ni adalah seorang pengembara yang sangat terkenal di Malaysia kerana beliau adalah orang Malaysia pertama yang mendaki puncak gunung Everest. Datuk Imagine Ren lahir pada 6 Disember 1963 di Kuala Lumpur. Beliau memulakan pendakian ke Everest pada tahun 1997 bersama rakan seperjuangannya iaitu A. Mohandas dan juga A. Murti. Pendakian gunung Everest ni adalah salah satu projek di bawah Malaysia Everest Project 97 yang dianjurkan bersama oleh Persatuan Pendudukan Gunung Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Atas usaha dan semangat Datuk Imagine Ren dan rakan-rakannya, pada 23 Mei 1997, tepat pukul 11.55 pagi, beliau telah sampai ke puncak gunung Everest. So, Datuk Imagine Ren ini telah mengharumkan nama Malaysia dan sehingga ke hari ini, pencapaian beliau masih lagi dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia. I'm Dato' Imagine Ren, the first Malaysian who set foot on the summit of the world's tallest mountain, Mount Everest. Climbing is my passion, and I have been climbing since I was 22 years old. That was in 1986, and it has always been a mountain higher than the previous one, until one day I decided to climb the highest, which is Mount Everest. Untuk pengetahuan Datuk Seri, hampir 5 minit yang lepas, di mana dua pendaki negara telah berjaya mendaki hingga ke puncak gunung Everest, iaitu saudara Imagine Ren dan saudara Mohandas. Mereka telah berjaya meletakkan bendera kebanggaan kita Datuk Seri di atas puncak gunung Everest. We stayed positive, we stayed focused, and the last thing we ever wanted to think is to give up. So that was never an option. Orang ramai yang begitu bersesak sehingga kan tidak kira tempat, tidak kira keadaan. Mereka mahu melihat sendiri keadaan ataupun wajah-wajah bagi wira-wira negara yang telah pun berjaya
mencapai ke puncak Everest. It was a victorious moment, not only for myself, it was a victorious moment for Malaysia. Untuk ikon kembara yang kedua adalah Dr. Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir. Beliau dilahirkan pada 23 Mei 1953. Beliau merupakan wanita Asia pertama yang berjaya merentasi Antartika ataupun Kutub Selatan secara solo. Pada 9 Disember 2004, beliau mencatat sejarah tersendiri apabila berjaya merentasi Antartika sejauh 1110 km dalam masa hanya 22 hari. Pencapaian beliau ni sangat dibanggai oleh seluruh rakyat Malaysia dan beliau telah memberi inspirasi kepada orang Malaysia, terutamanya wanita, untuk cita-cita tinggi. Untuk ikon kembara yang seterusnya adalah Edward Bear Grylls ataupun lebih dikenali dengan Bear Grylls. Beliau merupakan seorang pengembara yang sangat terkenal kerana sering memasuki kaca televisyen seperti rancangan Man vs Wild dan juga Born Survivor Bear Grylls. Bear Grylls ni adalah seorang pesara tentera British di England. Beliau terkenal kerana banyak mengajar tentang survival di hutan dan di tempat-tempat ekstrim seperti di gurun, di kutub dalam rancangan televisyen beliau. Yang terakhir pula adalah Ed Stafford. Beliau juga merupakan seorang pengacara pengembara yang terkenal kerana banyak keluar dalam siaran Discovery Channel seperti rancangannya Ed Stafford, First Man Out dan juga Walking the Amazon. Ed Stafford ni adalah pemegang rekod dunia Guinness World of Record untuk manusia pertama yang berjaya berjalan kaki merentasi sungai Amazon. Hebat kan? Ed Stafford sekarang dia aktif menyebarkan ilmu survival dalam rancangan televisyennya. Geng, ikon kembara yang saya bagi contoh sebentar tadi dapatlah kita jadikan idola kepada bakal-bakal pengembara muda. Bukan senang untuk berjaya, tapi saya yakin dengan semangat dan juga usaha, tidak apa yang mustahil. Dan kemungkinan satu hari nanti Malaysia juga dapat hasilkan lagi ramai pengembara-pengembara yang terkenal dan juga disegani. Sekian daripada saya. Kita teruskan pula dengan Syazwani. Thank you Rizal. Tadi Rizal dah cerita pasal ikon kembara kan? So sekarang saya akan ceritakan pasal tempat kembara yang menarik di Malaysia. Saya akan bagi tahu dua lokasi yang menarik, iaitu yang pertama Gunung Kinabalu dan yang kedua Bukit Broga. Kita terus kepada tempat yang pertama, iaitu Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni terletak di Sabah dan kita nak tahu kenapa nama Gunung Kinabalu ni Kinabalu. Kinabalu ni berasal daripada perkataan kadazan dusun, iaitu Aki Nabalu. Aki ni bermaksud nenek moyang, manakala Nabalu ni pula adalah gunung. Jadi Gunung Kinabalu ni membawa maksud gunung nenek moyang. Tapi kenapa diorang letak nama Gunung Kinabalu iaitu gunung nenek moyang? Sebab dulu Gunung Kinabalu ni adalah tempat penyembahan roh-roh nenek moyang kaum kadazan dusun ni sendiri. Sebab itulah diorang letak nama Gunung Kinabalu. Kita dah tahu lokasi dan kita dah tahu kenapa nama dia Gunung Kinabalu. Kita nak tahu kenapa Gunung Kinabalu ni popular. Sebab Gunung Kinabalu ni adalah gunung yang tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara sendiri. Dan Gunung Kinabalu ni merupakan top 20 yang paling terkenal di dunia. Sebab itulah tak pelik kenapa pendaki ataupun pengembara memilih Gunung Kinabalu ni sebagai tempat kembara yang menarik di Malaysia. Selain itu juga Gunung Kinabalu dia ada 6 puncak yang membawa pemandangan yang berbeza, iaitu yang pertama adalah Puncak Lok, yang kedua adalah Puncak St. John, yang ketiga Puncak Victoria, dan yang keempat Puncak Kakak Buruk, yang kelima Puncak Raja Edward, dan yang terakhir adalah Puncak Telinga Keldai. Keenam puncak ni dia akan bawa pemandangan yang berbeza kepada si pendaki. Jadi tak pelik lah kan kenapa Gunung Kinabalu ni popular. Dah siap cerita pasal Gunung Kinabalu? Kita nak pergi ke lokasi yang kedua, iaitu Bukit Broga. Kenapa Bukit Broga popular? Tapi sebelum tu kena bagi tahu dulu. Bukit Broga ni terletak di Semenyih, Selangor. Bukit Broga ni ketinggiannya adalah 400 meter ataupun 1,300 kaki dari paras air laut. Dan Bukit Broga ni juga dikenali sebagai Bukit Lalang ataupun laluan utama untuk ke Gunung Tok Wai. Jadi lagi satu, Bukit Broga ni sebenarnya apa yang istimewanya, dia ada 3 puncak dan 3 puncak ni membawa kepada
tiga pemandangan yang berbeza. Puncak yang pertama membawa kepada pemandangan yang mengarah kepada Menara Kuala Lumpur. Puncak yang kedua pula menunjukkan ataupun dapat kita lihat matahari terbit dan terbenam. Dan puncak yang terakhir adalah puncak yang tertinggi. Kat situ kita akan dapat melihat pemandangan cantik di atas sana. Tak pelik jugalah kenapa Bukit Brogan ni merupakan satu tempat kembara yang menarik di Malaysia. Selain tu juga, setiap hujung minggu mesti Bukit Brogan ni terlalu sesak dengan orang. Kerana Bukit Brogan ni satu bukit yang sesuai untuk lokasi latihan ataupun mereka yang baru berjinak untuk mengembara ataupun melakukan aktiviti mendaki bukit. Okey, selain tu juga pada tahun 2017 Kerajaan Negeri Selangor pun dah wartakan kawasan Bukit Brogan ini sebagai kawasan rekreasi. Okey, bagi mereka yang pertama kali untuk mendaki bukit, diorang akan rasa daki Bukit Brogan ni susah ataupun letih. Tapi sebagai pendaki yang dah berpengalaman, mereka mengatakan bahawa Bukit Brogan ni sangat mudah ditawan. Selain tu juga, apa yang istimewanya Bukit Brogan ni, dia terletak berdekatan dengan air terjun Sungai Gabah, iaitu 440 km, bukan 400, 40 km berdekatan dengan Bukit Brogan. So kebanyakannya orang akan pergi mendaki dan turun daripada mendaki tu, diorang akan mandi dekat air terjun Sungai Gabah. Itulah yang menariknya Bukit Brogan dan Gunung Kinabalu. Dua lokasi ni memang dua lokasi menarik untuk melakukan pendakian dan fotografi. Sebab itulah tak pelik kenapa kawasan ini menjadi tumpuan. Okey, oleh itu inilah tempatnya. Jadi rasanya Aimi boleh kot terangkan pasal aktiviti kembara yang menarik pula. Okey, teruskan Aimi. Contoh-contoh aktiviti asas kembara yang boleh anda lakukan. Yang pertama ialah kraft perkemahan. Seperti kita ketahui, perkara paling asas dalam mengembara adalah perkemahan. Jadi, kraft perkemahan ini adalah penting untuk kita pelajari kerana ia adalah kemahiran asas untuk menghadapi cabaran alam semula jadi sewaktu kita mengembara. Terdapat 5 jenis kraft perkemahan. Yang pertama ialah firecraft. Firecraft ni adalah kemahiran untuk menghidupkan api, untuk membekalkan cahaya, haba untuk pemanasan badan, memasak dan sebagainya. Yang kedua pula ialah ropescraft. Ropescraft ni adalah kemahiran asas berkaitan ikatan dan simpulan yang boleh kita gunakan sewaktu mengembara. Yang ketiga ialah woodcraft. Woodcraft ialah kemahiran asas untuk membina peralatan kayu atau dipanggil sebagai gadget, contohnya ampaian kain ataupun rak kasut. Seterusnya kita ada toolcraft. Toolcraft ni kita adalah kemahiran asas untuk menggunakan alatan semasa berada di luar ataupun di dalam hutan. Yang terakhir sekali ialah kemahiran mendirikan kemah. Kemah ni merupakan tempat perlindungan sementara yang selamat, selesa dan mempunyai kemudahan yang terhad. Persoalannya, tahukah anda cara-cara untuk memilih tapak perkemahan yang baik? Okey, pemilihan tapak perkemahan adalah penting untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi antara tips pemilihan tapak perkemahan adalah yang pertama, ia perlulah jauh dari kawasan bahaya, contohnya seperti curam atau tebing. Yang kedua, ia mestilah berhampiran dengan punca air supaya senang untuk kita lakukan aktiviti memasak ataupun membersihkan diri. Yang ketiga, tapak perkemahan tersebut perlulah kita pilih kawasan muka bumi yang rata supaya pemasangan kemah adalah lebih mudah dan air tidak bertakung sekiranya berlaku hujan. Dan akhir sekali, kita perlulah mengelakkan tempat yang mempunyai dahan kayu mati. Ini kerana dahan kayu mati ini boleh berkemungkinan jatuh ke atas kemah sekiranya berlaku angin kuat. Aktiviti seterusnya ialah orienteering. Orienteering ni merupakan aktiviti asas kembara yang sangat menarik untuk kita cuba. Orienteering ni bermaksud peta, hutan dan pengembaraan. Sukan ini boleh dikatakan sebagai gabungan antara sukan merentas desa, pandu arah dan pencarian harta karun. Ia meliputi pelbagai bidang latihan, kaedah mainan dan pertandingan di samping menyediakan ruangan eksplorasi, cabaran dan risikonya yang tersendiri. Dalam sukan orienteering ini,
Anda akan dikehendaki untuk mengemudi diri sendiri menggunakan kompas dan peta dan melalui berbagai jenis bentuk muka bumi untuk sampai ke tempat yang ditentukan. Dalam pergerakan ke beberapa destinasi yang dikenali sebagai titik kawalan, anda bebas untuk memilih haluan sendiri berdasarkan peta dan kompas. Orienteering ini merupakan sukan yang memerlukan anda berfikir dan berlari. Tetapi anda tidak digalakkan untuk berfikir terlalu panjang kerana objektif orienteering adalah untuk sampai ke semua titik kawalan dalam masa yang singkat. Ingat tak saya terangkan jenis kraft perkhemahan yang kita panggil sebagai ropes craft tadi? Seperti yang saya katakan, kemahiran berkaitan dengan ikatan dan simpulan tali ini adalah penting untuk kita pelajari sebelum kita melakukan aktiviti outdoor. Terdapat 7 ikatan asas yang biasanya digunakan dalam aktiviti kembara. Contohnya seperti simpulan angka 8, buku sila, tindih kasih, ikatan bunga geti dan simpul manuk. Setiap simpulan dan ikatan tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Contohnya, buku sila berfungsi untuk menyambungkan dua tali yang sama saiz ataupun biasanya digunakan untuk mengikat kain anduh dalam pertolongan cemas. Tindih kasih pula digunakan untuk membuat tanjul yang tidak menjerut untuk menyelamatkan mangsa lemas sebagai contoh. Manakala simpul manuk pula digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balak dan juga digunakan untuk memulakan dan mematikan ikatan. Asas ini sangatlah penting jika anda melakukan aktiviti kembara, lebih-lebih lagi apabila berlakunya kecemasan sementara menunggu bantuan tiba. Selain itu, anda juga boleh melakukan aktiviti trekking apabila anda mengembara. Tahukah anda apa itu trekking? Trekking ni bukan saja boleh dilakukan dekat tempat yang bertanah rata, tapi juga boleh dilakukan di kawasan yang berbukit. Apabila melakukan aktiviti trekking, anda perlu berjalan, melompat, menyeberangi sungai dan sebagainya. Aktiviti ini sihat untuk jantung dan baik untuk anggota badan yang digunakan seperti kaki, betis dan lengan. Trekking dengan bentuk muka bumi yang tidak sekata akan membantu keseimbangan badan dan melatih fleksibiliti sendi badan. Untuk menjalankan aktiviti ini, tidak semestinya kita perlu menunggu camp ataupun program apa-apa, tetapi kita boleh melakukan bila-bila masa sahaja bersama rakan-rakan ataupun keluarga. Sebagai pengetahuan, trekking ini mempunyai beberapa bentuk aktiviti yang biasa dilakukan, antaranya ialah merentas hutan dan menyusur sungai. Dengan aktiviti ini, kita dapat melihat dan merasai keindahan alam dan kepelbagaian flora dan fauna ciptaan Tuhan, menikmati udara dan persekitaran yang segar, menguatkan fizikal dan mental, merapatkan kerjasama kumpulan dan mempraktikkan survival mudah. Jadi, marilah cuba aktiviti trekking. Selain daripada aktiviti yang saya sebutkan tadi, anda juga boleh cuba aktiviti wall climbing ataupun panjat dinding. Mesti biasa dengar bukan? Wall climbing atau panjat dinding ni biasanya disertai oleh dua individu iaitu climber dan by-layer. Climber ni adalah orang yang panjat dinding dan by-layer tu adalah orang yang pegang tali di bawah. Climber akan memanjat dinding yang dibina khas dengan ketulan-ketulan yang dipanggil hole. Hole ni mempunyai pelbagai jenis bentuk dan warna dan bertindak sebagai medium untuk climber tu panjat sehingga ke puncak dinding. Climber dan by-layer haruslah sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain semasa aktiviti memanjat dinding untuk memastikan keselamatan kedua-duanya terjamin. Biasanya mereka akan menggunakan bilik komand ataupun isyarat komando. Terdapat beberapa peralatan utama yang digunakan dalam aktiviti ini, iaitu yang pertama ialah tali kemental. Tali kemental ni digunakan untuk menghubungkan antara climber dengan by-layer, dan yang seterusnya ialah carabiner dan belay devices, iaitu untuk menahan tali sewaktu climber memanjat agar tidak jatuh dan menghubungkan alatan-alatan yang lain seperti cam dan draw yang dipakai oleh by-layer. Yang seterusnya ialah harness. Harness ni fungsi dia untuk hubungkan
tali untuk naik dan turun serta untuk perlindungan. Kemudian kita ada kapur magnesium ataupun back chalk untuk mengurangkan kelembapan pada tangan, dan yang akhir sekali ialah kasut panjat, iaitu kasut khusus dengan tapak yang mencengkam untuk mengelakkan daripada klien berjatuh. Asas kembara ini tak semestinya terikat pada aktiviti perkhemahan, daki gunung dan sebagainya. Sebenarnya, berbasikal juga merupakan aktiviti kembara yang sangat menarik. Kita selalu dengar orang bercerita berkenaan dengan travel backpackers dengan menaiki basikal, bukan? Aktiviti mengembara basikal ini merupakan aktiviti pengembaraan dunia yang sangat menarik sebenarnya. Kita bukan saja memerlukan badan yang kuat dan cergas, tapi kita juga memerlukan kekuatan mental yang tinggi. Dalam melaksanakan kembara berbasikal ni, kita tak perlulah bekerja-kerja untuk sampai ke destinasi yang tertentu. Kita boleh menikmati pemandangan dan merasai apa yang ada di sekeliling. Pada mulanya memanglah penat sebab mungkin kita tak biasa, tapi kita akan dapat rasakan keseronokan yang tidak dapat dilupakan. Jarak kembara berbasikal ini juga bergantung kepada banyak faktor, antaranya bentuk muka bumi dan kadar tiupan angin. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi kelajuan kayuhan basikal. Selain daripada aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi, saya pasti anda mesti berminat untuk mencuba mendaki gunung. Aktiviti mendaki gunung adalah aktiviti yang sangat menarik dan menjanjikan banyak faedah. Akan tetapi, hakikatnya aktiviti ini adalah aktiviti yang lasak dan memerlukan perancangan serta persediaan yang bijak dan sistematik. Banyak kes sering berlaku ketika pendakian seperti pendaki sesat atau cedera. Sedikit tips, jika anda ingin mencuba aktiviti ini, sekiranya sesat di dalam hutan, anda tidak boleh panik. Elakkan berehat di kawasan sungai terlalu lama. Ini kerana di kawasan sungai terdapat batu-batuan yang berbahaya dan terdapat juga ancaman kepala air. Bunyi bising yang dihasilkan di sungai juga menyukarkan anda untuk mendengar atau didengari oleh penyelamat. Lakukan penilaian terhadap persekitaran. Jika telefon bimbit anda boleh berfungsi ketika itu, hendaklah menggunakannya bagi meminta bantuan. Pastikan diri anda berada dalam keadaan yang mudah ditemui oleh penyelamat. Dan yang paling penting, survival kit iaitu whistle mestilah ditiup untuk mendapatkan perhatian. Perancangan perlulah dibuat supaya dapat menggunakan tenaga, bekalan makanan dan air yang terhad. Sebelum berakhir, saya nak simpulkan bahawa asas kembara merupakan aktiviti yang sangat menarik dan wajarlah dicuba oleh semua lapisan masyarakat kerana ia mendatangkan banyak faedah. Yang pertama, ianya mampu membuatkan kita lebih gembira kerana ia dapat meningkatkan dan menguatkan kesihatan minda. Bukan itu sahaja, aktiviti kembara ini juga membolehkan anda menerokai alam semula jadi dan menjadikan kita lebih menghargainya. Yang menariknya, menurut pakar kesihatan, aktiviti ini dapat mengurangkan anxiety dan depresi dalam diri seseorang. Saintis juga mendapati bahawa dengan meluangkan masa dengan alam semula jadi, walaupun dengan hanya melihatnya, ia dapat menghilangkan tekanan serta menyegarkan semula minda, badan dan jiwa anda. Ternyata banyak kelebihan yang dapat kita peroleh dengan aktiviti mengembara. Jadi, apa lagi? Jomlah mengembara.